Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Yoyo Ain Laina Baharudin dalam Dunia 11 Pagi. Perintah berkurung dan beberapa sekatan pergerakan kembali dikuatkuasakan di kebanyakan wilayah di Sepanyol. Negara itu kini sedang bergelut mengekang lonjakan kes berikutan penularan pantas varian Delta terutama dalam kalangan golongan muda yang belum mendapatkan vaksin. Di wilayah Timur Laut Catalonia, permohonan dikemukakan kepada mahkamah bagi mendapatkan kebenaran mengenakan perintah berkurung pada waktu malam di bandar yang mencatatkan lonjakan kes wabak termasuk Barcelona. Sebelum ini, Valencia turut mendapat kebenaran untuk menguatkuasakan perintah berkurung di 32 bandar. Langkah serupa juga akan diambil di wilayah utara Cantabria. Dalam pada itu, England dan Scotland kembali mengetatkan peraturan perjalanan bagi pelancong yang tiba dari Kepulauan Balearic, Sepanyol. Ia ekoran peningkatan kes COVID-19. Setiausaha pengangkutan Gang Sharps memaklumkan pihaknya memutuskan untuk mengeluarkan kepulauan itu dari senarai hijau ke jingga kategori pertengahan bagi kes wabak. Di bawah sekatan baharu itu yang berkuat kuasa Isnin depan, pelancong perlu menjalani kuarantin sejurus tiba di United Kingdom. Kepulauan Balearic yang merangkumi Ibiza, Menorca, Mallorca dan Formentera dimasukkan ke dalam senarai hijau akhir Jun lalu. Sekatan ketat turut dikenakan terhadap Indonesia, Myanmar, Cuba dan Sierra Leone. Negara berkenaan dimasukkan dalam senarai merah dan pengembara dari negara tersebut dilarang memasuki United Kingdom. Manakala Hong Kong, Taiwan, Bulgaria dan Croatia diletakkan dalam senarai hijau dengan rakyat negara itu tidak perlu menjalani kuarantin sebelum memasuki Britain. Bagi warga Britain, Ireland serta penduduk United Kingdom, mereka perlu menjalani kuarantin selama 10 hari di hotel yang disediakan sejurus tiba dari negara kategori merah. Sementara itu, Argentina menjadi negara kelima di Amerika Latin merekodkan kes kematian akibat COVID-19 melebihi 100,000 orang. Menurut statistik yang dikeluarkan Kementerian Kesihatan, sebanyak 614 kes kematian dilaporkan dalam tempoh 24 jam lalu. Perkembangan itu menyaksikan keseluruhan kes kematian meningkat kepada 100,250 orang. Lebih 4.7 juta kes positif dilaporkan setakat ini dengan lebih 5,000 pesakit dirawat di unit rawatan rapi ICU. Manakala lebih 20.6 juta penduduk telah menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin dan 5.1 juta orang telah melengkapkan vaksinasi mereka. Jumlah tersebut mewakili lebih 60% penduduk dewasa yang telah divaksin setakat ini. Agensi Ubat-ubatan Eropah EMA pula menegaskan 2 dos vaksin COVID-19 yang diluluskan adalah penting untuk memberikan perlindungan maksimum daripada varian Delta. Menurutnya, bukti awal menunjukkan kedua-dua dos vaksin diperlukan untuk memberi perlindungan yang mencukupi daripada varian tersebut. Sehubungan itu, EMA mendesak negara anggota mempercepatkan kempen vaksinasi mereka. Varian Delta yang mula dikesan di India menular dengan pantas di Eropah dan boleh membantutkan usaha mengekang wabak berkenaan. Pusat Pencegahan dan Kawalan Penyakit Eropah menjangkakan varian Delta akan mewakili 90% daripada keseluruhan kes COVID-19 akhir bulan depan. Kekurangan akses vaksin di rantau Afrika tidak boleh diterima. Ini ditegaskan Pengarah Urusan Operasi Bank Dunia, Axel van Troost-Burg. Kenyataan tersebut dikeluarkan menjelang mesyuarat di Abidjan. Menurut van Troost-Burg, kesukaran mendapatkan vaksin merupakan satu isu besar memandangkan hanya 1% daripada hampir 1.3 bilion penduduk Afrika diberikan suntikan vaksin. Ini berbanding kadar vaksinasi di negara kaya yang melepasi 70%. Mac lalu, Johnson & Johnson mengumumkan akan menyediakan lebih 400 juta dos tunggal vaksin kepada Afrika. Penghantaran pertama hanya tiba sebelum suku ketiga tahun ini. Rantau itu melaporkan kira-kira 6 juta kes positif dengan 153,000 kes kematian, menjadikannya rantau paling terjejas di dunia selepas Oceania.
sekian berita yang disunting oleh Haslinda Hassan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.